Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar? Okay, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik saja di rumah. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Okey, hari ini kita nak belajar karangan. Okey, kita nak belajar karangan. Okey, itu karangan surat kiriman rasmi. Okey, seperti biasa, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Okey, untuk objektif, kamu akan dapat menulis karangan surat rasmi dengan format yang betul, menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Kemudian untuk kriteria kejayaan, yang pertama, mengenal pasti format penulisan karangan surat kiriman rasmi. Yang kedua, menyenaraikan isi-isi karangan berdasarkan soalan yang diberikan. Dan yang ketiga, menulis karangan surat kiriman rasmi dengan lengkap mengikut format. Kita lihat dulu apa dia surat kiriman rasmi ini. Kita tulis untuk siapa? Kepada siapa? Apa tujuan kita tulis? Kita akan lihat surat kiriman rasmi ini kita tulis. Biasanya kita tulis kepada orang yang kita tak kenal. Kalau kita kenal macam kawan, saudara mara kita, ayah, ibu, adik-beradik, itu bukan surat rasmi. Itu surat tidak rasmi. Surat kiriman rasmi ini tujuan kita tulis adalah untuk apa? Untuk memohon pekerjaan, membuat aduan, membuat rayuan, meminta kebenaran, kebenaran macam nak pergi lawatan, kita akan meminta kebenaran. Kemudian dan urusan rasmi yang lain. Surat rasmi dia bersifat formal, dan mempunyai format khusus yang wajib kita patuhi, yang kita wajib ikut. Ikuti. Kalau kita tak ikut, kalau kita tak patuh, jadi salahlah format surat rasmi kita. Format dari segi letak alamat, tajuk surat, tanda tangan, perlu ditulis di sebelah kiri. Sebelah kiri kita lah. Sebelah kiri kita. Kemudian kecuali tarikh di sebelah kanan, sebaris dengan perkataan akhir alamat. Akhir alamat penerima. Akhir sekali tu katalah Perak ataupun Negeri Sembilan, Johor. Jadi sebaris tu tulis tarikh. Kemudian mestilah menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan padat. Tidak digalakkan menggunakan bahasa kiasan dan peribahasa. Bukanlah kata salah, tidak salah, cuma tidak digalakkan. Kita lihat format penulisan surat kiriman rasmi. Macam mana dia punya format? Yang pertama, alamat pengirim. Yang kedua, garisan panjang melintang. Yang ketiga iaitu C, alamat penerima. Nanti sekejap lagi cikgu akan tunjukkan contoh. Kemudian ada tarikh. I, panggilan hormat penerima. Tuan, puan, datuk, tan sri, datin. Perkara ataupun tajuk surat. Isi-isi. Kemudian pengakuan dan tanda tangan pengirim. Dan akhir nama dan jawatan pengirim. Kita lihat contoh dekat sini. Pada cuti penggal kedua, sekolah anda akan mengadakan lawatan ke Taman Botani di Putrajaya. Selaku setiausaha kelab, pelancongan dan alam sekitar sekolah, anda diminta menulis sepucuk surat kepada pengetua sekolah untuk meminta kebenaran mengadakan lawatan ke Taman Botani di Putrajaya. Tulis surat itu selengkapnya.
Okey, jadi yang pertama, kita kenal pasti dulu surat ini. Kehendak soalan surat ini pula, okey. Apa kehendak soalan? Nak mengadakan lawatan. Okey, kita nak buat lawatan, jadi kita nak minta kebenaran. Okey, minta kebenaran. Okey, ada kat situ untuk meminta kebenaran mengadakan lawatan. Okey, jadi bila dapat soalan, gariskan. Okey, gariskan kata kunci ataupun kehendak soalan. Okey, kemudian kamu jawatan sebagai apa? Okey, kat situ pun ada Okey, selaku setiausaha. Okey, jadi maknanya jawatan kamu ialah setiausaha kelab pelancongan dan alam sekitar sekolah. Okey, tengok contoh. Okey, alamat pengirim. Alamat pengirim. Okey, kita yang tulis surat, jadi kitalah pengirim. Okey, kemudian gariskan. Okey, B tu ialah garis. Okey, garisan panjang melintang. Okey, panjang melintang. Okey, kemudian C ialah alamat penerima. Okey, yang akhir tu, yang last tu negeri tu Perak. Okey, gariskan dan sebaris dengan itu, dengan Perak tu tulis tarikh. Tarikh tulis surat. Okey, tarikh tulis surat. Okey, jadi tulis tarikh. Okey, tarikh tu huruf besar Okey, kemudian Tuan ialah panggilan hormat. Kata panggilan hormat. Okey, tuan, puan. Kalau pengetua sekolah kita perempuan, puan. Kalau lelaki, tuan. Katakanlah kita hantar kepada Datuk Tan Sri, jadi kita akan tulis yang berbahagia Datuk ataupun Tan Sri. Okey. Kemudian F tu ialah tajuk ataupun perkara surat. Apa perkara ataupun tajuk surat yang kita nak tulis? Kat sini, permohonan mengadakan lawatan ke Taman Botani Putrajaya. Ataupun kita tukar sedikit, memohon kebenaran. Memohon kebenaran mengadakan lawatan ke Taman Botani Putrajaya. Lepas tu, ini dia punya pendahuluan. Lepas tu bawah-bawah tu semuanya isilah. Merujuk kepada perkara di atas, saya selaku setiausaha kelab pelancongan dan alam sekitar ingin memohon kebenaran daripada pihak tuan bagi mengadakan lawatan ke Taman Botani di Putrajaya. Nombor 2, nombor 3 ni ialah isi. Isi kat situ, ada kesalahan sedikit kat nombor 2 ini. Berikut ialah maklumat tentang lawatan ke Taman Botani Putrajaya yang akan diadakan, iaitu. Bukan itu tetapi iaitu. Tulis tarikh, hari, masa, tempat. Bila. Kita kena nyatakanlah bila kita nak buat lawatan, nak mohon kebenaran. Jadi kita kena nyatakan bila kita nak pergi. Tarikh, masa, hari apa, tempat di mana. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita mesti bagi tahu apa tujuan kita nak buat lawatan ke Taman Botani tersebut. Jadi kita nyatakanlah tujuan lawatan ke Taman Botani. Kat sini kalau kita baca, kita akan dapat dia punya tujuan untuk mendidik murid-murid supaya cinta akan alam sekitar. Kemudian untuk menerapkan nilai-nilai murni. Dan yang ketiga, supaya murid-murid dapat menghayati keindahan alam ciptaan Tuhan. Yang seterusnya, masih lagi isi. Yang keempat itu. Yang kat sini sebenarnya kita anggap dia sebagai penutup lah. Isi untuk penutup. Kami amat berharap agar pihak tuan pengetua memberikan kebenaran untuk kami mengadakan lawatan ke Taman Botani di Putrajaya ini. Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai. Lepas tu tulis sekian, terima kasih. Kemudian H kat sini ialah pengakuan pengirim. Lepas tu tanda tangan. Pengakuan itu ialah yang benar. Yang benar ialah pengakuan. Lepas tu tanda tangan. Kat bawah tu itu ialah nama dan jawatan. Nama tulis dengan huruf besar dalam kurungan. Lepas tu nyatakan jawatan kamu. Kat sini jawatan ialah
Setiausaha Kelab Pelancongan dan Alam Sekitar. Okey, untuk latihan. Okey, soalan. Okey, kawasan tempat tinggal anda mengalami pelbagai masalah. Ekoran, wujudnya projek pembinaan di kawasan berhampiran. Okey, anda selaku ketua kampung bertanggungjawab menulis surat kepada pihak berkuasa memohon tindakan bagi mengatasi masalah tersebut. Okey, tulis surat anda selengkapnya dengan menggunakan isi-isi penting di bawah sebagai panduan. Okey, cikgu dah bagi isi. Jadi, tinggal kamu nak tulis sahajalah. Okey, jadi kita lihat dulu apa surat ni, apa kehendak soalan. Okey. Kehendak dia, okey, kita tengok kat sini tempat tinggal ada masalah, pelbagai masalah sebab wujudnya projek pembinaan. Okey, disebabkan ada projek pembinaan ni ada pelbagai masalah yang wujud. Jadi, apa jawatan kamu? Okey, ketua kampung. Okey, ketua kampung. Okey, jadi nak tulis surat kepada siapa? Pihak berkuasa. Okey, pihak berkuasa ni siapa? Okey, pihak berkuasa kat sini ialah siapa? Okey, Majlis Perbandaran. Siapa lagi yang boleh kita hantar? Okey, kepada Menteri Besar pun boleh. Okey, jadi kalau pihak berkuasa ni lebih kepada siapa? Okey, Majlis Perbandaran dekat tempat kita lah. Okey. Okey, jadi kita lihat dulu apa masalah. Okey, kita kena tulis. Okey, kita kena nyatakan dulu. Okey, tulis dulu isi. Okey, apa masalah yang berlaku? Okey, disebabkan adanya kawasan pembinaan ni. Okey, bila ada kawasan pembinaan, mestilah ada pendatang asing. Okey, jadi apa masalah yang berlaku? Okey, masalah kecurian. Okey, kecurian barang-barang yang dicuri seperti zinc, okey, besi, paip di luar rumah. Okey, jadi cikgu dah bagi isi dan rangka ni, tinggal kamu nak tulis sajalah. Okey, dilakukan oleh pendatang asing yang tinggal di kawasan pembinaan. Okey, penduduk berasa takut untuk keluar rumah, okey, sebab keselamatan terancam. Okey, kemudian masalah yang kedua, okey, masalah pencemaran bau. Okey, sebab apa? Okay, kawasan berhampiran pembinaan tu kotor, okey, dan berbau busuk lah. Okey, pendatang asing yang tinggal di kawasan tersebut tidak membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Okey, di tempat pembuangan sampah yang dihaskan. Okey, mereka melonggok sampah dan kadang-kadang membakar sampah tersebut. Jadi, mengakibatkan bau yang busuk. Okey, kemudian masalah yang ketiga. Okey, perlakuan negatif terhadap penduduk tempatan. Okey, apa yang mereka buat? Okey, terutamanya kepada golongan wanita. Okey, mengganggu gadis-gadis. Okey, menghalang perjalanan. Okey, mencarut dan mencabul. Okey, jadi perlu tindakan segera sebelum dia menjadi lebih parah. Okey, masalah lebih parah apa? Jadi kes rogol, okey, bunuh. Okey, jadi kita nak elakkan benda tu semualah. Jadi kita kena tulis surat kepada pihak berkuasa. Okey, sebelum kita habis kelas, okey, cikgu nak bagi peribahasa. Okey, untuk hari ini cikgu nak bagi peribahasa tentang bagai teluk timbunan kapal, bagai tanjung tumpuan angin. Okey, maksud dia orang yang berpangkat ataupun berpengaruh biasanya menjadi tempat tumpuan orang untuk meminta pertolongan. Okey, betul lah. Kita nak minta tolong dekat orang yang ada pangkat, orang yang ada pengaruh. Okey, supaya kita dapatlah bantuan. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit sebanyak ilmu pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar apa? Okey, kita belajar macam mana nak tulis karangan surat rasmi. Okey, surat rasmi ni tujuan dia untuk apa? Untuk mohon pekerjaan, okey, memohon kebenaran, okey, buat aduan, buat rayuan, okey, minta kerja, okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi ada beza surat rasmi dengan surat tidak rasmi. Okey, nanti kita akan belajar tentang surat tidak rasmi pula. Okey, surat rasmi ni kita hantar kepada orang yang kita tidak kenal ataupun yang kita tidak rapat. Kalau macam pengetua, kita kenal, kita tahu nama pengetua, tapi kita tak kenal rapat dengan pengetua. Okey, jadi kita kena buat surat rasmi. Okey.
Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, kalau tak faham, okey, jangan malu, jangan segan. Okey, seperti biasa tanya je cikgu. Okey, jangan malu. Okey, kalau malu bertanya, sesat jalan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Bye. Jaga diri.